Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, sabahul nur, sabahul khair, selamat pagi, salam pertemuan dalam Hayati Quran, siri yang ke-679 bersama dengan saya Umar Aziz, pertemuan yang mana kita akan membaca setiap pagi satu ayat daripada Al-Quran yang mana boleh kita ambil ibrah, untuk kita ambil pengajaran. Mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba yang semakin hari semakin dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan kepada semua di ruangan TikTok, ahlan kepada Azaz, Hijrah, kemudian ada Miss Lailuddin dan juga ahlan Iya dan juga semua sahabat-sahabat lain yang saya perasan di ruangan TikTok. Di FB pula, ahlan kepada Azima dan juga Mun, Cahaya Imanillah, Mun Maisma, Zainab Saleh, Fatimah Cikmat, Fauzan Muhammad, As-Sulaimi, Wan Muhammad Suid Muhammad Noor, kemudian Umi Sulistiana, Ida Hamzah dan juga Ana Sukaimi, Ija Rahman, Maya Sari, serta ahlan kepada Fatimah Cikmat dan juga Azliana Syahairi dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Apa kata kita mulakan dengan kita baca dulu ayat yang kita nak lihat pada hari ini. Ayat pada hari ini kita telah tiba pada ayat yang ke-68. Mohon sahabat-sahabat untuk catat, untuk buka Al-Quran, ayat yang ke-68 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal, muka surat 185. Muka surat 185. Ayat yang ke-8 surah Al-Anfal, ke muka surat 185, ayat surah yang ke-8 Al-Anfal. Jom kita baca dulu ayat ini. Kepada yang ada Al-Quran, minta untuk buka Al-Quran. Mudah-mudahan setiap satu huruf yang kita baca beroleh 10 hasanah seperti yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum azabun azim. Sadaqallahul azim. Maka apakah ringkasan ayat yang ke-68? Maka dalam tafsir Al-Wasit menyebut ayat ini menerangkan tentang rahmat dan kasih sayang Allah, di mana Allah menyelamatkan orang-orang beriman daripada azab siksaannya.
Maka ini adalah rahmat kasih sayang Allah. Berkali-kali Allah bagi peluang, berkali-kali Allah ampun dan maafkan. Maka dalam tafsir Al-Wasit menyebut, ayat ini menerangkan tentang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa yang berlaku? Kerana pada ayat ini sepatutnya orang-orang beriman pada waktu itu diazab dan disiksa, namun pada waktu itu Allah ampun dan maafkan mereka. Ini ringkasan ayat yang ke-68. Apakah kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Sangat besar kaitannya. Kita lihat pada ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang perbuatan-perbuatan yang tak sepatutnya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman. Apakah perbuatan yang tak sepatutnya Nabi dan orang beriman lakukan? Mengambil tebusan, mengambil wang tebusan daripada tawanan-tawanan perang Badar yang sepatutnya mereka itu musuh tegar yang sepatutnya dijatuhkan hukuman. Maka perbuatan tersebut menjadikan Allah murka, sehingga dalam hadis kita telah belajar, kita telah kongsi, azab-azab telah turun pada pokok yang berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah pula yang ada pada ayat yang ke-68? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menahan azab tersebut daripada orang beriman, dan Allah ampun dan maafkan mereka di atas kesilapan yang mereka telah lakukan. Maka kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, saya ulang lagi sekali, ayat sebelumnya menceritakan tentang perbuatan sehingga azab pada waktu itu telah hampir dan sangat hampir berada pada pokok-pokok yang berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan perbuatan mengambil wang tebusan daripada tawanan-tawanan perang. Namun pada ayat ini Allah menerangkan bagaimana Allah menahan azab tersebut, dan pada waktu itu Allah memaafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Jom kita lihat terjemahan ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, laula, kalaulah tidak, lau kalau, jika, la tidak, laula kalaulah tidak kerana. Firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun, adanya ketetapan bertulis, adanya ketetapan. Di manakah ketetapan bertulis tersebut? Di Lauh Mahfuz. Maka firman Allah, laula, kalaulah tidak kerana, kerana itu dalam kurungan, kitabun, ada ketetapan bertulis di sisi Allah di Lauh Mahfuz, minallahi, daripada Allah, sabaqa, yang terdahulu, yang mana Allah telah tetapkan pada waktu itu di Lauh Mahfuz. Apa yang Allah tetapkan, kejap lagi para ulama tafsir punya pandangan kita kongsikan. Maka firman Allah, laula kitabun minallahi sabaqa, kalaulah tidak kerana ketetapan bertulis daripada Allah dalam kurungan di Lauh Mahfuz, sabaqa, yang terdahulu, la massakum, la pasti, massa, menimpa, kum, kamu, fi, pada, ma, perbuatan yang, akhadtum, kamu ambil, azabun, siksaan, azim, yang besar. Firman Allah, kalaulah bukan kerana ketetapan yang Allah tetapkan dalam Lauh Mahfuz, pasti akan menimpa, akan pada waktu itu jatuh ke atas kamu disebabkan perbuatan yang kamu ambil. Apa yang para sahabat ambil? Wang tebusan, wang daripada tawanan perang. Apa yang menimpa pada waktu itu? Azabun azim, azab yang sangat-sangat besar. Maka apakah pengajaran daripada terjemahan yang kita boleh ambil di sini? Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey. Sebentar. Okey. Maka pengajaran yang kita boleh ambil daripada sini, daripada terjemahan adalah pada waktu itu ketetapan yang Allah telah tetapkan di dalam Lauh Mahfuz itu menjadi penyelamat daripada orang-orang beriman ditimpa dengan azab siksaan. Dan sekarang ni kita nak tahu apakah ketetapan tersebut. Maka kata para ulama, apakah yang dimaksudkan dengan kitabum minallahi sabaqa, ketetapan daripada Allah yang terdahulu?
Maka yang pertama ketetapannya adalah Allah menetapkan la yu'aqibu ahadan bi khata'. Allah tidak akan mengazab dan menghukum seseorang kerana kesilapan yang tidak disengajakan. Itu satu, ketetapan Allah. Orang yang mana pada waktu itu melakukan kesilapan, khata', kesalahan yang tidak disengajakan, maka pada waktu itu tidak akan dihukum. Maka ini pandangan yang disebutkan. Maka ketika mana Nabi SAW telah menerima pandangan daripada Abu Bakar dan tidak mengambil pandangan Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhum pada waktu itu untuk membunuh dan menghukum tawanan-tawanan perang yang telah banyak menyakiti Islam, dan Nabi memilih pandangan Abu Bakar untuk mengambil akan tebusan. Dan Nabi ambil tebusan pun kenapa? Pada waktu itu dengan niat, dengan tujuan, maka duit tebusan ini boleh digunakan untuk memperkuatkan agama, untuk pada waktu itu membantu agama. Tapi itu adalah perkara yang Allah tak suka. Maka sebab itu kata para ulama, apakah yang dimaksudkan dengan ketetapan daripada Allah yang telah menyelamatkan umat Islam daripada azab siksaan? Adalah annallaha la yu'aqibu ahadan bi khata'. Allah tidak akan menghukum dan menyiksa seseorang disebabkan kesalahan, kesilapan yang tidak disengajakan. Sebab itulah dalam Islam, kalaulah seseorang itu tertinggal solat kerana tidur, maka dimaafkan. Kalaulah seseorang itu tertinggal solat kerana terlupa, benar-benar terlupa, maka pada waktu itu dimaafkan. Sabda Nabi SAW, rufi'at an ummati, diangkat dan dimaafkan daripada umatku al-khata' wan nisyan, apabila adanya lupa. Maka ini yang pertama yang dimaksudkan dengan kitabun minallah, ketetapan daripada Allah. Yang dimaksudkan di sini adalah pada waktu itu Allah tidak akan menyiksa dan menghukum seorang pun disebabkan dengan kesalahan yang dia tidak sengajakan. Ada juga mengatakan tidak. Yang dimaksudkan dengan kitabun minallah, ketetapan daripada Allah yang telah terdahulu dalam Lauh Mahfuz pada waktu itu adalah la yu'adzibu qauman illa ba'da taqdimin nahyi 'anil fi'li. Dan apakah ketetapannya? Ada pandangan kedua mengatakan Allah tidak menyiksa dan menghukum sesuatu kaum yang mana pada waktu itu tidak diberi larangan terlebih dahulu. Maksudnya akan datang larangan dulu. Kalaulah dah dilarang masih buat, maka akan layak kena seksa. Tetapi pada waktu itu Nabi SAW tidak tahu bahawa dalam situasi ini tidak boleh untuk mengambil akan tebusan daripada tawanan perang. Nabi tidak tahu dan tidak ada sebarang larangan yang sedia ada. Maka sebab itu dimaafkan dan pada waktu itu diangkat semula azab. Maka yang kedua adalah tidak diazab sesuatu kaum kecuali setelah datangnya an-nahyu, larangan kepada mereka daripada sesuatu perbuatan dan perkara yang dilakukan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada pandangan yang mengatakan kenapa Allah, apakah yang dimaksudkan ketetapan daripada Allah? Maka inilah yang ada pada ayat yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat yang ke-33 surah Al-Anfal. Apakah ketetapan daripada Allah? Permulaan ayat yang ke-33 surah Al-Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka selagi mana adanya Nabi SAW bersama dengan mereka. Ayat 33 surah yang sama, surah Al-Anfal. Maka yang ketiga kata para ulama, yang dimaksudkan dengan kitabun minallah, ketetapan daripada Allah yang telah tertulis daripada dulu, adalah selagi mana ada Nabi, Allah tidak akan turunkan azab. Dan yang keempat adalah sebahagian para ulama berpendapat yang dimaksudkan dengan ketetapan daripada Allah adalah pada waktu itu barang siapa yang bersama dengan Nabi dalam peperangan Badar, maka Allah sentiasa akan ampunkan mereka. Sebab itu pernah ada seorang sahabat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa nama dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ni makin banyak lupa sekarang. Makin banyak lupa dan makin berusia, makin banyak lupa. Apa nama sahabat ini? Maka ada seorang sahabat ini dalam hadis yang sahih, dia telah bocorkan rahsia perjalanan Nabi SAW ke Mekah. Namun belum sempat
wanita yang membawa surat tersebut keluar jauh daripada Madinah, maka Nabi telah perintahkan Sayyidina Ali dan Zubair ibn Al-Awwam untuk tangkap wanita ini dan ambil surat daripadanya. Maka para sahabat ini pada waktu itu telah diminta izin untuk Umar bin Khattab pancung orang yang dianggap mengkhianati Nabi SAW kerana membocorkan rahsia yang besar. Maka disitulah Nabi SAW bersabda, Hatib bin Abi Balta'ah, tak silap nama dia, Hatib bin Abi Balta'ah. Maka Umar bin Khattab kata, wahai Rasulullah, izinkan aku pancung pengkhianat ini. Maka sabda Nabi SAW, tidak. Orang yang menyertai peperangan Badar, maka Allah ampun dan maafkan mereka. Maka pandangan yang keempat, ada yang mengatakan bahawa kitabun minallah, ketetapan daripada Allah yang terdahulu yang dimaksudkan pada ayat ini, la yu'adzibu ahadan mimman syahida badra. Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang pernah menyertai peperangan Badar. Allah tak akan pernah menyiksa mereka. Maka apakah pengajaran yang kita boleh dapat? Maka pengajaran yang kita boleh dapat daripada laula kitabun minallahi sabaqa, kalaulah tidak kerana ketetapan daripada Allah yang telah tersedia ada di sisi Allah, maka pada waktu itu kita nampak daripada bahagian ini betapa besarnya rahmat dan kasih sayang Allah. Betapa besarnya rahmat dan kasih sayang Allah, begitu banyak peluang yang Allah berikan untuk mengampun dan maafkan. Besar. Pada waktu itu manusia buat silap, Allah maafkan. Manusia buat perkara yang Allah tak suka, Allah maafkan. Manusia buat itu, Allah maafkan. Bahkan bukan sekali, berkali-kali, mungkin berjuta kali, mungkin pada waktu itu tidak terkira banyak, Allah maafkan. Jadi sebenarnya daripada sini juga kita patut belajar memaafkan orang lain. Kita patut belajar memaafkan orang lain. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimun, orang-orang yang pada waktu itu ada kasih sayang. Yarhamuhumur Rahman, Allah sayang dia. Orang yang memaafkan, orang yang berlemah lembut, orang yang ada kasih sayang, Allah sayang dia. Sebab itu sabda Nabi SAW, Irhamu, adalah kasih sayang dengan orang yang ada di atas muka bumi. Yarhamkum man fis sama', nescaya Allah akan sayang kamu. Dan hadis Ar-Rahimuna yarhamur rahman, Allah sayang kepada orang yang ada kasih sayang ini antara hadis yang mana para ulama selalu ajar ketika mana ada murid baru yang sampai. Zaman dulu bila ada murid baru sampai nak belajar hadis, maka akan diajar hadis ni dulu supaya ada kasih sayang kepada manusia. Bayangkan betapa kasih sayangnya Allah. Berkali-kali kita nampak Allah maafkan, Allah memberi peluang, Allah ampunkan. Azab pada waktu itu dah berhampiran. Pada waktu itu Allah angkat dan ambil semula kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun kena belajar memaafkan. Kerana kalaulah kita memaafkan makhluk Allah, Allah pasti akan mengampun dan memaafkan kita. Kemudian pengajaran yang kedua yang kita dapat daripada fima akhadtum, pada apa yang telah kamu ambil. Maka daripada sini pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat adalah kita patut berhati-hati dalam tindakan kita, dalam perilaku dan pada waktu itu tindakan kita. Kerana macam Nabi SAW pun, Nabi SAW pada waktu itu tidak tahu benda tersebut adalah Allah tak suka. Maka kadang-kadang kita dalam perbuatan kita dah tahu Allah tak suka, kita masih buat. Kita dah tahu pada waktu itu Allah pada waktu itu murka, al-a'yadzubillah, kita masih buat. Maka sebab itu kita kena ingat bahawa hukuman dan siksaan pada waktu itu adalah berdasarkan tindakan dan juga kelakuan kita. Maka kita nak kena jaga tingkah laku dan tindakan kita. Dan pengajaran yang ketiga dan terakhir yang kita boleh dapat, bila Allah sebut azabun azim, seperti mana luasnya rahmat Allah. Tetapi kalaulah manusia itu berterusan melanggar perintah Allah, kena ingat azab Allah, siksaan Allah pun adalah amat berat. Dalam sebahagian ayat Allah sebut azim, besar. Dalam sebahagian ayat Allah sebut alim, pedih. Dalam sebahagian Allah sebut syadid, amat berat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Maka bukanlah untuk menakut-nakutkan, tapi sebenarnya pada waktu itu untuk kita berhati-hati daripada ada keberanian
untuk melanggar perintah Allah, kerana sebenarnya azab Allah itu azim, azab Allah itu adalah amat besar, adalah amat berat, adalah amat pedih. Mudah-mudahan kita boleh jaga batasan-batasan yang Allah telah letakkan, bahawa ini benda yang boleh buat, dan selepas daripada ini benda yang tak boleh buat. Bahkan kalaulah kita fikir dengan logik, benda yang Allah izinkan untuk buat adalah lebih banyak berbanding dengan benda yang Allah kata jangan buat, jangan lakukan. Maka jagalah batasan kita sebagai hamba, kerana kita kena ingat walaupun pemaafnya Allah, dalam masa yang sama azabun azim, besar juga pada waktu itu azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan adanya manfaat, insya-Allah. Kita jumpa lagi sebentar nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua.